Assalamualaikum dan salam sejahtera. Standard kandungan 10.5, kumpulan darah manusia. Berikut adalah 4 standard pembelajaran yang murid-murid perlu capai pada akhir video ini nanti. Kumpulan darah ABO. Terdapat 4 jenis kumpulan darah pada manusia: darah A, darah B, darah AB dan darah O. Kumpulan darah manusia bergantung kepada antigen, iaitu protein yang hadir pada membran plasma sel eritrositnya. Kumpulan darah A akan mengandungi antigen A, kumpulan darah B mengandungi antigen B, kumpulan darah AB mengandungi antigen A dan antigen B, manakala kumpulan darah O tidak mengandungi mana-mana antigen A atau antigen B. Pendermaan darah bergantung kepada antibodi dalam darah penerima. Ini kerana antibodi dalam darah penerima akan bertindak ke atas antigen pada darah yang diterimanya. Jenis antibodi dalam darah penerima adalah berlawanan dengan jenis antigennya. Individu berdarah A akan menghasilkan antibodi anti-B. Individu berdarah B akan menghasilkan antibodi anti-A. Individu berdarah AB tidak menghasilkan mana-mana antibodi A atau antibodi B. Manakala individu berdarah O akan menghasilkan kedua-dua anti-A dan anti-B. Pengaglutinan atau penggumpalan darah boleh berlaku sekiranya darah penderma tidak sepadan dengan darah penerima. Ini boleh menyebabkan kematian. Seseorang yang mempunyai darah A boleh menerima darah A atau darah O. Sekiranya ia menerima darah B atau darah AB, anti-B di dalam darah akan bertindak ke atas antigen B yang boleh menyebabkan pengaglutinan. Darah A boleh didermakan kepada kumpulan darah AB dan darah A kerana mempunyai jenis antigen yang sama, iaitu antigen A. Demikian juga pemindahan darah bagi darah B. Darah B boleh menderma darah kepada kumpulan darah AB dan darah B kerana mempunyai antigen yang sama, iaitu jenis antigen B. Kumpulan darah B hanya boleh menerima darah B atau darah O. Sekiranya ia menerima darah AB atau darah A, pengaglutinan boleh berlaku. Bagi kumpulan darah AB, ia dikenal sebagai penerima universal. Ini kerana ia boleh menerima kesemua jenis darah. Darah AB boleh menderma kepada darah AB sahaja. Bagi darah O, ia boleh menerima darah O sahaja. Ini kerana di dalam darahnya mempunyai antibodi anti-B dan anti-A. Anti-B dan anti-A boleh menyebabkan pengaglutinan sekiranya ia menerima darah A, darah B atau darah AB. Darah O dikenal sebagai penderma universal. Ini kerana ia tidak mempunyai antigen dan ia boleh didermakan kepada semua jenis kumpulan darah. Faktor rhesus atau antigen D. Faktor rhesus ialah sejenis antigen pada sel eritrosit. Individu yang rhesus positif
mempunyai antigen D, maka ia tidak menghasilkan antibodi anti-D. Bagi individu resus negatif, dalam darahnya tiada antigen D, maka ia akan menghasilkan antibodi anti-D. Pengaglutinan juga boleh berlaku apabila individu resus negatif menerima darah resus positif. Faktor resus yang tidak sepadan dalam kehamilan boleh menyebabkan isu kesihatan. Sekiranya seorang bapa mempunyai resus positif dan seorang ibu mempunyai resus negatif, ia berkemungkinan mempunyai anak dengan resus positif pada kehamilan pertama. Ibu yang mempunyai resus negatif akan menghasilkan antibodi anti-D. Walau bagaimanapun, kepekatan anti-D yang rendah dalam darah ibu tidak memberi kesan kepada fetus. Anti-D akan kekal dalam darah ibu. Sekiranya pada kehamilan kedua, anak yang dikandung juga mempunyai resus positif, kepekatan anti-D dalam darah ibu semakin bertambah. Ini boleh memusnahkan sel eritrosit fetus dan seterusnya menyebabkan kematian fetus. Gejala ini dipanggil eritroblastosis fetalis. Dalam keadaan yang tidak serius, ini boleh menyebabkan anemia dan kecacatan kekal kepada fetus. Sila jawab latihan praktis formatif 10.5 untuk menguji kefahaman murid-murid. Selamat menjawab.